Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Saya Sabri Ibrahim CKM. So, seperti biasa, seperti masa biasa, kita akan ada masalah. Kadang-kadang tak ada idea untuk tulis, untuk isikan dalam Facebook kita. Okay, jadi saya nak share dengan sahabat semua sekarang ni beberapa idea yang kita boleh guna pakai untuk atasi masalah tidak ada idea. Ya, tak ada idea. So, soal tak ada idea ni adalah biasa, lumrah dah. Jadi, sebagai satu kata apa, sumbangan saya lah. Mudah-mudahan kalau you all dengar ebilah saya ni dan praktikkan, insya-Allah akan dapat manfaatnya, insya-Allah. Okay, akan dapat manfaat. Sekejap Dan jika sekiranya apa sampai ini berguna, maka beritahulah kepada orang lain yang memerlukannya. Sebab apa? Sebab perbuatan kita kongsi sesuatu yang berguna, insya-Allah yang kongsi itu akan dapat juga pahala. Okey, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sedang bersama saya ni. Anda semua dah, saya perlu ulang dah ni. Awak semua tengok bila saya bukan kehendak awak sebenarnya, tapi kehendak ataupun Allah Ta'ala telah gerakkan hati awak untuk tengok abilah saya. Dan yakinlah apa sahaja yang Allah Ta'ala buat ada mengandungi faedah dia, ada mengandungi manfaat dia. Cuma akal kita kadang-kadang tak fikir apakah. Itu biasa ya. So, untuk tak buang masa, saya harap sahabat-sahabat semua ambil pen dan tuliskan idea ataupun yang saya ambil daripada guru saya ni. Ini adalah cukup berguna, terutama sekali yang ada masalah. Ada masalah, tak ada apa kering idea nak tulis apa dalam FB kita, dalam media sosial. Saya zoom terus, fokuskan awak semua kepada media sosial platform Facebook. Okey, platform Facebook. Okey, saya tak nak buang masa. Saya terus kepada benda yang saya ingin cuba sampaikan. Okey, beres. Okey, sekejap. Saya tengok dulu line kata okey ni. Ada masalah lain sini. Hari ni saya paksa guna benda lain sebabnya line per Siti ABV. Terima kasih semua kepada Siti. Kalau tak nak komen berulang kali komen berulang kali. Saya rasanya perlu sebab line paksa live ni ada masalah. Saya test dulu ya. Saya test dulu. Dan benda ni sahabat-sahabat semua, saya akan ambil nanti benda ni akan masukkan ke dalam FB group saya. Saya bagi link ni supaya senang di masa akan datang terus tengok kat sini. Mana FB group yang saya sekejap saya nak bagi link sebab apa? Sebabnya mana-mana pengisi FB live saya berunsur pemasaran, yang berunsur pemasaran zero cost ni saya akan kumpul setempat. So tempat yang saya kumpul adalah kat sini. Saya kejap saya bagi link ni. Sebab dalam FB page saya ni adalah pelbagai. Cuma lebih banyak berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tentang aktiviti saya lah. So untuk lebih anda jelas, lebih fokus, awak boleh follow saya kat sini nanti. Saya bagi link tu, anda follow, join FB group ni lah. Join FB group ini. Okay, yang saya bagi tu, okay. Sabri Ibrahim CKM tahap 1 dan 2. Termasuk yang ni saya akan masukkan juga dalam FB group Sabri Ibrahim CKM tahap 1 dan tahap 2. Senang. Itu berfokus berkenaan dengan pemasaran zero cost marketing sahaja. Okay, beres. So, terima kasih banyak kepada anda semua yang telah tengok belah saya ini. So, idea yang pertama yang saya nak sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, kalau sekiranya kekeringan idea untuk diisikan di dalam FB anda, so anda boleh ambil poin ni. Pertama sekali ialah tulis, iaitu ambil poin ni, kongsikan jualan, kongsikan
rekod jualan tertinggi yang pernah anda cecah dan berikan inspirasi kepada pengedar anda yang mereka juga boleh jadi seperti anda. Anda boleh tuliskan, kongsikan benda ni, iaitu rekod jualan tertinggi yang pernah anda capai dan berikan inspirasi kepada pengedar anda yang mereka juga boleh jadi seperti anda. Ini terutama sekali, teknik ni boleh guna pakai untuk orang yang sebagai mana stokis ke, sebagai agent sebagainya, founder ke sebagainya, boleh guna teknik ni. Dalam FB anda tu masukkan benda ni. Okey. Yang kedua ya, saya baca dia punya kerangka saja, saya baca frame saja, saya baca point saja ya. Kecuali benda yang perlu saya hurailah. Yang kedua ialah highlightkan pengedar top anda. Ini boleh diisi, walaupun simple tapi boleh isi ya. Highlightkan, masukkan dalam FB profile awak tu pengedar yang top anda. Berikan insentif kepadanya. So benda ni, gerak kerja, beri insentif sebagainya dalam FB kita tu, kita highlightkan tu supaya apa? Menjadi suatu pembakar semangat kepada maknanya lain-lain pengedar anda lah. Yang seterusnya, yang ketiga, kongsikan juga hobi yang paling anda suka lakukan. Kongsikan aktiviti apa yang buat tu yang paling awak suka lakukan. Saya pernah share beberapa kali dalam ni, saya hobi saya letak ayam kampung. So saya banyak isi dalam letak ayam kampung dan juga tentang informasi berkenaan kesihatan perut. Itu contoh, boleh masukkan, boleh kongsikan hobi yang awak paling suka lakukan ke dalam FB anda. Terpulang FB page ke, profile ke ataupun grup. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, jawab beberapa soalan lazim yang pelanggan anda selalu tanya tentang produk anda. Bila mana ada orang tanya direct dalam setiap post yang anda buat tu tentang produk ke, tentang apa ke, anda terus jawab. Itu cara paling mudah, anda terus jawab ya. Anda terus jawab. Okey. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kongsikan masalah semasa. Poin pentinglah masalah semasa dan berikan penyelesaian. Berikan penyelesaian. Maknanya kalau ada apa masalah juga, apa masalah yang berlaku yang berkenaan dengan bidang kita ke, especially yang bagus tentang bidang kita, anda kongsikan kepada ke dalam FB anda masalah semasa dan berikan penyelesaian. Beres cakap tu? Okay, beres Baik. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, kongsikan perbezaan produk anda dengan yang lain. Maknanya ceritakan, ni kongsi ni terpulang dalam bentuk sama ada bentuk FB Live, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rakaman pendek video edit diuploadkan, dan di dalam bentuk foto. Foto pula pecah lah. Foto macam mana nak masuk tulisan, diedit ke sebagainya. So kita boleh masukkan perbezaan produk anda dengan produk online. Okay, boleh. Itu simple sangat. Tapi ramai orang kadang-kadang tak terfikir benda ni. Right, sekat tu. Terima kasih kepada yang sudi bersama saya. Okay, jangan lupa. Tapi selain sebagai itu nanti, bila ni saya akan fokuskan anda dalam FB itulah. Sebab yang di situ, Sabrik Malaysia M41 ni memang khas menghimpun semua sekali perkongsian saya berkenaan dengan pemasaran zero cost. Dalam FB yang saya live sekarang ni adalah tempat pelbagai, lebih pada diary. Okay, seterusnya idea. Kongsikan pesanan ibu dan bapa dulu yang anda masih pegang hingga hari ini. Satu idea yang paling mudah sekali yang tak terfikir nak buat. Anda boleh tulis dalam tulisan, saya ulang, tulisan dalam bentuk picture, masukkan ayat, kata-kata ibu bapa yang anda masih pegang hingga hari ini, dalam bentuk FB Live boleh, dalam bentuk picture pun boleh. Okey, beres. Poinnya lah, kongsikan pesanan ibu atau bapa yang dulu yang mana anda masih pegang hingga hari ini, yang menyebabkan awak semua ada prinsip. Ada prinsip. Okey. Seterusnya idea yang boleh buat untuk tak ada orang ada masalah, tak ada idea nak buat dalam FB.
Kongsikan, kadang-kadang kita kongsikan video bersama sahabat baik anda. Boleh juga. Dan sama-sama memberi komen saat-saat yang tak dapat dilupakan. Okey, boleh. Idea seterusnya, kongsikan cara paling mudah, langkah demi langkah untuk mendapatkan produk ataupun perkhidmatan. Kongsikan juga pengalaman anda dalam perjalanan bertemu dengan pengedar-pengedar yang menjual produk anda. So, kalau anda sedang nak hantar barang, okey, sebagainya, buat FB Live. Semasa sedang memandu, nak pergi ke, nak jumpa mana-mana pengedar anda yang menjual produk anda. Contoh paling mudah sekali idea yang kita boleh buat. Okey. Tapi ramai yang tak fikir, so saya ulang benda ni supaya terlekat lebih anda, supaya otak kita tu lebih terbuka, lebih selesa. Okey. Beres. Seterusnya, kongsikan apakah perkara terbaru yang telah berlaku tetapi yang mengecewakan anda. Boleh juga. Okey. Kongsikan perkara terbaru yang telah berlaku tapi ia mengecewakan. Boleh juga isikan dalam FB anda. Okey, fokus tak FB saja. Seterusnya, kongsikan juga impian dan cita-cita anda untuk anda capai dalam masa 5 ke 10 tahun yang akan datang. Boleh juga. Idea ini yang ramai belum lagi praktik secara sepenuhnya. Okey. Idea seterusnya ialah kongsikan satu perkara yang follower anda atau sesiapa sahaja yang tak tahu tentang diri anda yang berani untuk anda kongsikan. Kalau anda berani nak cerita benda tu yang awak yakin tak semua orang tahu, jadi anda kongsikan. Alright. Boleh, tak masalah. Selagi tidak mengganggu privasi anda, boleh anda kongsikan. Kongsikan juga sekiranya anda boleh menasihati versi anda yang masih muda dahulu. Apakah yang anda nasihatkan? Saya ulang, yang ini penting. Sekiranya anda boleh menasihati mengikut versi anda yang anda masa-masa muda dulu buat begini tak bagus, anda bertahu sekarang, ini jangan buat, ini baik, ini buruk dia. Anda boleh kongsikan juga di dalam FB anda. Simple dia, tapi ramai tak buat. Alright, boleh. Okey, seterusnya saya baca je. Kongsikan perkara yang buat anda sangat gembira. Banyak yang kita boleh isikan dalam FB kita, termasuk yang ni, kongsikan perkara yang buat anda sangat gembira. Ini dah berapa idea dah ni? Ini dah idea ke-11. Idea ke-11 sekarang ni. Okey. Kongsikan perkara baru yang cukup penting yang telah anda pelajari hari ini. So, anda terlibat sama dalam kelas, secara langsung ke, bertemu ke, anda boleh kongsikan. Ingat, ada 4 cara paling mudah. Anda kongsikan perkara yang telah pelajari cukup penting hari ini dalam bentuk FB Live, bercakap macam ni, tulisan, ataupun dalam bentuk gambar dimasuk kata-kata, atau dalam bentuk video pendek yang dirakam, diedit dan diupload balik. Okey. Seterusnya, ada keberapa saya tak pasti, banyak dia ni. Kongsikan juga bagaimana anda luangkan masa setiap petang selepas waktu kerja. Ini penting juga. Anda boleh gunakan FB anda untuk ada idea ya. Ada idea ni boleh gunakan teknik ini. Bagaimana anda luangkan masa setiap petang selepas waktu kerja. Boleh kongsikan, boleh buat betul live dan sebagainya. Okey. Banyak dia ni. Okey. Seterusnya, kongsikan bagaimana cara anda mengulik diri. Poin penting, mengulik diri sendiri untuk tidur di waktu malam. Ini satu idea yang anda boleh isi dalam FB anda. Bagaimana cara untuk mengulik diri anda sendiri untuk mudah tidur di waktu malam. Ini idea. Anda boleh beri tip. Mungkin anda setengah orang tu, cara dia ulik supaya tidur, dia baca buku-buku dan sebagainya. Baca buku heavy lah. Biasa baca buku mudah mengantuk. Okey, beres? Sangat-sangat mudah. Idea ni kadang-kadang orang tak buat, so saya ulang ni supaya yang mungkin first time dengar ni terfikir. Untuk orang yang tak ada idea boleh guna idea ni. Okey. Seterusnya ialah
screenshot apa benda, screenshot kan komen WhatsApp ke, komen di Messenger ke, komen di Telegram ke, di blog ke, di mana-mana, testimoni pelanggan anda yang mengatakan pada anda berkesan begini, screenshot, masukkan di dalam FB anda. Idea seterusnya ialah postkan poster produk anda dengan warna menarik dan memikat pelanggan. Idea ni simple tapi perlu kita tahu tak semua terfikir. Kita tak fikir. Mungkin anda pernah buat, alhamdulillah. Semana yang belum buat, yang tak ada idea, gunakan idea sebagi ini. Postkan poster produk anda dengan warna yang menarik dan memikat pelanggan. Seterusnya, seterusnya ialah jangan lupa setiap post, ini penting. Bila kita buat setiap post, jangan lupa setiap post dipostkan juga di semua media sosial yang lain. Ini sebagai tips sikit lah. Bila mana kita buat satu post, kita kena faham, tak semua orang ada memiliki akaun Facebook. Tak semua orang ada memiliki TikTok. Tak semua orang ada memiliki blog. So, untuk menang dalam melakukan zero cost marketing, anda perlu bina kemampuan untuk apa? Untuk ada banyak platform-platform. TikTok kena ada, media sosial lain seperti FB, IG kena ada. Dan postkan pada setiap platform tadi. Jangan lupa untuk masukkan, saya sebut, perlu masukkan tagline anda ataupun brand anda. Itu penting sangat. Masukkan tagline dan juga brand anda. Dan lebih bagus masukkan link yang membawa orang kepada satu tempat khusus. Kepada abadin kita besok hadir dan habis kelas dah. So ini saya bercakap tentang idea-idea. Ini saya ambil nota pada mentor saya kongsi dengan anda, saya bayar dengan harga RM1,000. Tapi idea ni walaupun simple tapi walaupun idea ni simple tapi saya yakin anda semua tak terfikir idea ni. Nak beritahu bahawa tak ada isu kering idea. Dan saya sendiri bila tak mari idea, saya akan buka kitab saya, buka buku saya tengok kat mana saya tak buat lagi, yang saya belum buat lagi. Okay, right. Dan untuk mana-mana sahabat yang masuk, bila ni saya akan download, saya akan masukkan nanti dalam link sebagi itu. Iaitu Sabri Ibn CKM tahap 1, tahap 2. Itu menghimpun semua sekali ilmu-ilmu tentang pemasaran zero cost kat situ. Sebab saya faham teknik, saya perlu fokus kat anda. Kalau kau minat tentang nak tahu teknik bagaimana nakkan jualan menggunakan pemasaran zero cost, fokuskan. Saya fokus ke anda follow di link saya ping ya. Itu termasuklah nanti saya akan bawa link ke sana. InsyaAllah saya akan download FB ni untuk di-upload ke link sebagi itu. Besok sedang setting video. Apa tu? Video. Okay, very good. So, idea seterusnya untuk orang yang tidak ada idea untuk buat, untuk isi dalam FB dia, media sosial seterusnya ialah berita sensasi dan terkini juga penting dikongsikan walaupun ramai yang telah berkongsi. Ini kebetulan ada ni. Ada Cik Syahrul Zulkifli ada. That's why kalau you follow bila saya ketahuilah bila faham semua sekali, gini strategi yang saya bermain. That's why dalam idea seterusnya ialah saya baca kongsikan berita sensasi dan terkini juga penting untuk dikongsikan walaupun ramai yang telah berkongsi, ramai yang telah tahu. That's why strategi ini saya amal di dalam FB berita. Okay, that's why amal FB berita. Okay, FB berita yang full saat ni. Okay, yang nak tahu berita apa. That's why kalau you faham dan tersirat, nampaklah mungkin Cik Syahrul, saya sebut nama FB Syahrul Zulkifli tak nampak, sebagi sededahkan rahsia kenapa saya tubuhkan FB berita. Inilah sebabnya. Dan banyak lagi lah kelebihan lain. Benda ilmu tak boleh sekaligus, dia perlu masa yang panjang. Kalau follow saya tahulah, ini rupanya strategi bermain. Yes, saya bermain macam ni. Saya bermain dalam mengolah, kita nak bermain dari segi nak fokuskan orang tu. Sebab kita kena faham benda, iaitu
orang akan berikan perhatian kepada bidang atau apa yang dia minat. So, untuk satu FB yang pelbagai, kita perlu ada juga. Tetapi, kita perlu faham tak semua orang minat yang pelbagai. So, saya adakan FB berita tu, saya akan bagi link sekejap lagi. Kerana saya faham benda ni lah. Saya bawa orang yang nak berita, fokuskan pada FB berita sahaja. So, ini akan menyebabkan kita membawa satu pengkhususan orang yang minat tentang berita follow ni. Contoh macam FB yang bernama Syahrul ni. Okey. Syahrul ni dia minat bahagian buatin. So dia fokuskan orang-orang ataupun mengumpulkan orang minat buatin. Saya tak cerita lebih nanti lagi tajuk, lagi tajuk. Saya nak ambil link ni, mana link itu? Kalau yang berminat saya bagi link mana sekejap Sekejap ya, saya cari link ni nak bagi pada anda supaya senang di masa akan datang, sebab saya tahu ramai lagi tak tahu apa ni. Sebelum saya break saya cari dulu link nak bagi. Kalau boring sorry. Kalau boring maafkan saya. Okey, jumpa dah. Okay, saya bagi link ni untuk orang yang ikuti perkembangan semasa, berita yang terkini dan yang tak terkini pun sama juga, boleh follow FB saya bagi ni. Okey, saya bagi sekarang ni supaya orang yang baru tahu boleh follow sekarang kat sini. Okey, saya bagi yang ni. So, siapa-siapa yang nak tahu berita semasa boleh follow FB berita lah. Okey, beres. Terus fokus kepada cerita kita. Idea seterusnya yang kita boleh guna pakai di dalam nak buat pengisian ni, iaitu saya tengah tengok komen ni. Alright, kalau sudi share tak masalah. Saya izinkan. Memang berguna ni. Sebab ini sangat guna because dia membantu untuk orang yang tidak ada idea. Tidak ada idea ya. Seterusnya, anda boleh kongsikan anda tahu animasi pendek yang menarik. Okay, kalau anda boleh design satu animasi pendek, video pendek yang menarik, so anda boleh edit dan postkan di media sosial. Satu cara. Seterusnya, idea seterusnya, kongsikan gambar-gambar kejayaan ataupun medal ataupun award yang pernah anda menangi. Pun satu teknik. Banyak lagi idea lain saya boleh sampai. Saya akan sampaikan insya-Allah sekarang juga. Okay, saya akan sampaikan kepada anda semua. Boleh lagi, mungkin lagi 12 insya-Allah. Saya akan beransur-ansur lah. Saya akan kongsikan beransur-ansur kepada anda semua. Tak sekaligus. Saya faham dan ni. Okay. Seterusnya ialah jangan lupa waktu yang sesuai untuk posting. Jangan post waktu semua orang tengah sibuk bekerja. Ini adalah tips lah. Jangan lupa, maknanya kita perlu lakukan post pada waktu orang tak sibuk. That's why kalau anda betul-betul nak pergi jauh dalam bermain media sosial ni, saya suruhkan anda semua ada akaun FB page ataupun FB group. Kita boleh setting masa dan tarikh yang kita nak supaya muncul pada waktu orang yang tak sibuk. Okey, beres. So, sebagai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi idea terakhir. Jangan lupa untuk gunakan hashtag di setiap post anda. Sebab tadi kan, setiap post yang anda buat dalam bentuk FB live, dalam bentuk video pendek, rakam, edit, upload, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk picture yang diedit. Jangan lupa untuk masukkan hashtag yang membawa orang kenal anda dalam setiap post anda yang anda buat. Okey. Seterusnya, ini juga penting, minta pendapat followers tentang logo atau poster perniagaan anda. Bila anda masukkan logo atau poster, jangan lupa tanya tahu anda apakah yang dia orang nak beri komen dan sebagainya. Mungkin berikan 3 atau 4 contoh logo atau poster yang mana patut digunakan. Contoh. Okey. Seterusnya ialah post tagline anda. Buat satu tagline yang special yang menggambarkan anda, bisnes anda semua, dan postkan. Dan minta followers kongsikan tagline mereka pula. Ini juga penting. Di sini dipanggil bina engagement. So, boleh guna teknik menggunakan tagline. Kita kongsi tagline kita, kemudian minta like kita tu, masukkan, berikan tagline diorang pula. Ini teknik yang paling bagus untuk bina engagement dalam bermain menggunakan
platform Facebook. Idea seterusnya kepada orang tak ada idea untuk isi FB dia ialah post live video rutin anda harian. Dari pagi apa yang anda buat. So anda boleh maknanya buat FB live macam ni. So ceritakan rutin harian yang anda buat. Daripada pagi anda buat apa, tengah hari buat apa, buat FB live. Maknanya rutin harian anda boleh digunakan juga sebagai bahan dalam pengisian FB anda kalau tak ada idea, tak mari idea, okey. Alright, seterusnya ialah last ni last 6 yang terakhir lah. Post cerita pendek ataupun cerpen tentang kisah benar tentang diri anda. Boleh juga. Selalunya akan ada follower yang juga pernah melaluinya dulu. Okay, seterusnya, highlightkan fan anda. Postkan wajah mereka yang selalu beri komen di wall anda dan berterima kasih. So kita boleh minta izin fan kita yang aktif, yang selalu beri komen, bila diizin kita ambil kan, kita screenshot wajah dia, kita masukkan dalam wall FB kita sebagai penghargaan kepada top fan kita. Seterusnya, kongsikan gambar-gambar yang pelik dari serata dunia. Ini pun satu idea. Macam-macam ada sumber tu boleh ambil. Kongsikan gambar-gambar yang pelik dari seluruh dunia yang pasti yang melihat tu akan tertanya-tanya bagaimana ia berlaku dan sebagainya. Okay, itu dia. Seterusnya ialah share juga artikel di blog-blog orang lain yang mungkin bermanfaat untuk follower anda. So anda boleh share mana-mana artikel daripada blog orang lain dengan izin tuan dia untuk anda kongsikan manfaat daripada artikel blog tadi masuk dalam FB anda supaya manfaat tu dapat diketahui lebih ramai. Dengan syarat minta izin tuan dia lah, minta izin tuan blog dia. Okey, beres kat tu. Dan terakhir, ni penting juga ramai tak buat, iaitu repost viral. Repost viral post. Mana-mana post yang telah di-viral, kita boleh repost balik. Yang sama ada page atau Instagram, dan beri komen anda tersendiri. Okay. Dan saya fikir sebelum start live ni saya nak baca 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi idea untuk diisi dalam FB anda. Kalau tak ada idea, boleh guna ilmu ni, boleh guna idea ni. Post juga selfie anda bersama kawan-kawan, keluarga ataupun dengan orang-orang popular. Boleh juga. Berikan peringatan agar follower anda tak lupa untuk isikan email list anda. Satu teknik. Post, isikan tempat kosong. Anda buat satu ayat, minta follower anda isikan. Buatkan apa-apa ayat yang anda mahu follower anda jawab di dalam tempat kosong tersebut. Okey. Dan yang kelima terakhir, kongsikan kisah kejayaan dari pelanggan anda. Boleh? Dan terakhir sekali untuk sesi belah ni, promosikan juga produk kawan-kawan anda dan kongsikan nama web mereka. Itu dia. Ada berapa dah idea ni? 6, 12, 24, 24, 5, 7, 9, 30, 1, 2, 3, 3, 4, 35, 36, 37, 8, 9, 40. Hampir 40, 50 idea untuk orang yang ada masalah create idea nak tulis apa dalam FB dia, so boleh guna insya-Allah. Okey. Anda boleh review balik ya. Terima kasih, jumpa next live. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.